Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 2 Januari 2024 bersama saya Kemilia Nur Azlan. Ahmad Zahid Hamidi hari ini mengesahkan memang wujud gerakan mahu menjatuhkan kerajaan digelar langkah Dubai. Timbalan Perdana Menteri itu mendakwa gerakan berkenaan bukan saja didalangi pemimpin dari parti pembangkang, bahkan turut disertai individu tertentu dari blok kerajaan. Maksudnya langkah Dubai itu ada? Laporan dari segi perisikan memang kami perolehi, ya. Seawal penerbangan mereka sampai ke tempat itu, dan laporan selepas itu kami perolehi, tapi pada hemat kami langkah itu hanya membuang masa. Ahmad Zahid yang juga Presiden UMNO berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri taklimat penyelarasan situasi bencana banjir terkini di Putrajaya hari ini. Dalam program berasingan, Zahid juga mendedahkan gerakan itu digagalkan sendiri oleh kumpulan-kumpulan tersebut. Enggan mendedahkan mana-mana nama, Zahid berkata tiada penglibatan daripada ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional BN dalam usaha menjatuhkan kerajaan itu. Adakah UMNO akan pastikan tak ada ahli-ahli Parlimen ini? Saya telah mengenal pasti tidak ada yang ada sekarang ni yang terlibat. Saya fikir mereka berusaha, tetapi satu usaha yang mereka sendiri yang gagalkan. Okey? Kerajaan tidak terkesan dengan langkah Dubai untuk menjatuhkan kerajaan. Malah kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim, tumpuan kerajaan adalah untuk terus bekerja membangunkan negara dan rakyat. Ya, saya baca dalam media sosial langkah Dubai, tapi bagi saya kita tumpu soal kerja. Itu kerja mereka, bagi saya tak nak mengesankan, dan yang penting kita dah mula 2 hari Januari dah mula lancarkan satu program penting bagi rakyat. Tumpuan kita bangunkan negara, jaga rakyat. Sampai hari ini masih lagi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Boleh komen sikit? Alhamdulillah. Anwar berkata demikian kepada pemberita hari ini selepas melancarkan sistem pangkalan data utama padu di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Dalam pada itu, bekas Naib Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob menafikan dirinya terlibat dalam langkah Dubai. Ismail yang juga bekas Perdana Menteri mendakwa cubaan mengaitkan dirinya dengan gerakan tersebut merupakan satu fitnah. Ketika dihubungi Malaysia Kini, Ismail berkata dia berada di Mekah menunaikan umrah bersama keluarga dan menegaskan tidak tahu mengenai langkah Dubai itu. Jelasnya dia terus pulang ke tanah air selepas mengerjakan ibadah umrah dan menyoal kesahihan dakwaan tersebut. Semalam pegawai khas ahli Parlimen Berak Afifi Aris di Petik Sinar Harian berkata Ismail telah selamat menunaikan ibadah umrah dan menaiki penerbangan terus ke Kuala Lumpur tanpa singgah di Dubai. Melalui perkongsian di Facebook, Afifi juga berkongsi foto dan video menunjukkan Ismail bertemu dan bersalaman bersama Timbalan Perdana Menteri yang juga Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi selepas solat berjemaah di Masjid Nabawi, Madinah. Kemarin Timbalan Ketua Pengarah Komunikasi Komuniti JKOM Ismail Yusof mendakwa wujud satu gerakan yang sedang dirancang bagi menjatuhkan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang ditalangi pemimpin Parti Pembangkang bersama wakil kerajaan. Pertemuan itu diadakan untuk memberikan tugas khusus kepada pegawai yang bertanggungjawab bagi mengenal pasti ahli-ahli parlimen yang berpotensi mengalih sokongan mereka kepada pembangkang dengan menerima sokongan. Timbalan Menteri Sumber Manusia Abdul Rahman Muhammad berkata dia akan memfailkan saman terhadap seorang individu yang mengaitkannya dengan langkah Dubai. Abdul Rahman juga telah memfailkan laporan polis berkenaan perkara itu semalam, diiringi kira-kira 100 pemimpin cawangan dan bahagian UMNO Lipis. Menerusi hantaran di Facebook, dia menafikan berada di sekitar Dubai di mana pemimpin PN didakwa bertemu dengan ahli Parlimen Kerajaan untuk merancang plot menjatuhkan kerajaan.
Terdahulu dalam satu video yang dimuat naik di YouTube, seorang lelaki dilihat membacakan senarai nama termasuk Abdul Rahman daripada artikel yang disiarkan di sebuah laman web. Mengulas lanjut, Abdul Rahman berkata, bagi mengelakkan dakwaan itu diulang dan bagi membersihkan namanya, tindakan undang-undang yang berat akan diambil terhadap individu tersebut. Dapat laporan polis dulu saya dah tengok respon pada yang buat posting ini. Apakah yang akan ada beliau pula kan? Kalau beliau cukup mencabar, kita akan lawan bagi semula melalui saman. Dan saman saya akan lawan tarian sebelah lagi. Itulah nilai yang saya akan letakkan. Pada Sabtu lalu, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM, Ismail Yusof mendakwa ada rancangan untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ismail berkata rancangan tersebut yang digelar sebagai langkah Dubai timbul sewaktu percutian pemimpin PN termasuk dari pihak kerajaan di Ibu Kota Emirat Arab Bersatu UAE baru-baru ini. PN telah menafikan bahawa wujudnya rancangan seumpama itu. Kita ke perkembangan berikutnya. Pemimpin PKR Hassan Karim mencabar pemimpin utama lain dalam parti itu perlu mengambil langkah berani ke arah menguatkan semula PKR. Ahli Parlimen Pasir Gudang itu membuat cabaran itu menerusi hantaran di Facebooknya semalam. Menerusi hantaran itu, Hassan mencadangkan Nurul Izzah Anwar selaku naib presiden parti untuk mengetuai usaha merampas semula kerusi yang hilang dalam PRU sebelum ini, termasuk kerusinya sendiri iaitu Permatang Pauh. Hassan berkata Timbalan Presiden Rafizi Ramli dan naib Presiden Nik Nazmi Nik Ahmad untuk kembali ke negeri asal mereka iaitu Terengganu dan Kelantan dan bertanding di sana dalam PRU akan datang. Katanya ini berdasarkan keputusan PRU 15 di mana kerusi Parlimen PKR berkurang daripada 49 kepada 31 kerusi. Dia membangkitkan Allahyarham Salahuddin Ayub sebagai contoh yang menang di Kubang Kerian di Kelantan pada PRU 2008 ketika menjadi Ketua Pemuda PAS namun kembali ke negeri kelahirannya Johor untuk bertanding di Pulai pada PRU 2013. Menurut Hassan, PH kemudian mempertahankan kerusi itu pada PRK pada September lalu susulan kematian Salahuddin menerusi naib pengerusi amanah Johor Suhaizan Kayat. Hassan berkata tanpa strategi yang ampuh untuk menghadapi PRU 16, PKR berisiko hilang separuh lagi kerusi parlimen miliknya termasuk di Tambun yang dipegang Presiden parti itu Anwar Ibrahim. Pemimpin UMNO mendakwa rakyat sememangnya menunggu SPRM menyiasat bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dan bekas Menteri Keuangan Daim Zainuddin. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Muhammad Puan Zarkashi berkata, perkara itu tidak pelik kerana bekas Perdana Menteri Najib Razak pernah melaluinya sebelum ini. Dalam satu hantaran di Facebook, Puan berkata, banyak misteri mengenai kekayaan Daim. Menurut Muhammad Puan lagi, sekiranya Daim direman dan didakwa di mahkamah berhubung dakwaan rasuah dan pengubahan wang haram, ia bakal menjadi tajuk besar pada 2024 ini. Sebelum ini, SPRM menegaskan siasatan terhadap Daim dijalankan sejak Februari lalu susulan maklumat daripada kertas Pandora yang didedahkan sebelum ini. Kertas Pandora merujuk kepada berjuta-juta dokumen bocor yang didedahkan kepada umum pada 2021 yang didakwa mendedahkan akaun luar pesisir pemimpin masa kini dan masa lalu dari seluruh dunia. SPRM dalam kenyataan berkata, satu notis di bawah Seksyen 36 dalam kurungan 1 dalam kurungan A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 Akta 694 diserahkan kepada Daim pada 7 Jun lalu yang mengkehendaki beliau supaya mengisytiharkan segala aset miliknya. Bagaimanapun, Daim yang juga bekas Menteri Kewangan menafikan beliau dan keluarganya terbabit dalam rasuah atau sebarang salah laku, sebaliknya mendakwa siasatan terhadapnya bermotifkan politik. Berita seterusnya, seorang bekas pemimpin tertinggi kerajaan dan ketua setiausaha sulit dipercayai akan dipanggil SPRM minggu ini. Ia bagi membantu siasatan berhubung penyelewengan dana kerajaan bernilai jutaan ringgit.
Beliau antara bekas pemimpin tertinggi kerajaan yang sedang disiasat SPRM kerana disyaki memiliki aset perniagaan daripada hasil meragukan. Menurut laporan utusan Malaysia yang memetik sumber mendedahkan, tumpuan siasatan yang dijalankan SPRM juga memberi perhatian terhadap kekayaan dimiliki ahli keluarga bekas pemimpin tertinggi berkenaan termasuk anak-anak dan isterinya. Sumber berkata penaung kepada sebuah yayasan itu didakwa telah menyalahgunakan dana kerajaan dengan memberi projek melibatkan dana awam kepada individu tertentu ketika beliau memimpin negara semasa pandemik COVID-19. Dalam perkembangan berasingan, sumber berkata SPRM juga dipercayai telah menjalankan siasatan terhadap seorang lagi bekas pemimpin tertinggi selepas disyaki menggunakan dana kerajaan bagi menyelamatkan perniagaan anaknya sehingga menyebabkan syarikat gergasi petroleum negara kerugian lebih RM500 bilion sejak 1979. Kata sumber, syarikat gergasi petroleum itu juga didakwa menjadi alat dalam menyelamatkan syarikat berkaitan kerajaan yang mengalami masalah kewangan. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian saja daripada saya, Kimilia Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.